Dah keluar dah dekat Facebook tu. Testing sikit. Saya keluar macam mana respon kat Facebook, dah keluar ke? Cuba tengok kat Facebook kita dah pancar ke? Dah mula start ke? Okey. Dekat Facebook dah keluar. Dengan ini kita akan teruslah. Saya Kemal dengan Dr. Asma akan duduk di belakang pentas. Okay, Dr. Farid, insyaAllah kita akan mulakan selepas daripada countdown 30 second ni. Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan selamat malam. Pertamanya, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita ke hadrat ilahi. Dengan izin dan limpahan kurniaannya, kita dapat mengadakan kuliah masa kolaboratif kita pada malam ini sebagaimana yang telah dijadualkan. Dan diharap pelajar yang mengambil kursus CTO 552 falsafah dan isu semasa ini dapat menghadirkan diri dan maklumkan kepada semua pelajar-pelajar yang lain kerana ini merupakan kelas yang wajib. Kalau jadualnya kuliah maths lecture kita pada minggu ke-8 minggu hadapan, kita awalkan kerana kita buat secara kolaboratif pada malam ini. Namun dalam masa yang sama untuk minggu hadapan tetap akan berjalan kuliah 1 jam yang kedua bersama dengan pensyarah masing-masing. Baik, insyaAllah saya akan mempengurusikan kuliah masa kolaboratif pada malam ini dan saya tidak akan mengambil masa yang panjang. Saya terus nak jadi sebagai awalnya saya memperkenalkan secara ringkas panel jemputan kita penceramah iaitulah Dr. Muhammad Farid bin Muhammad Syahran. Beliau merupakan fellow utama ataupun pengarah bagi Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik atau singkatannya Syarak. Jadi beliau tidak asing lagi sebagai seorang yang pakar dalam dan juga rujukan dalam kuliah atau subjek yang sedang kita bincangkan ini. Jadi sebelum saya menyerahkan kuliah ini kepada beliau, saya mengharapkan sebagai kita iaitulah para pelajar semua bagaimana untuk berinteraksi dengan kami iaitulah okey, minta maaf ada gangguan line sikit. Jadi bagaimana interaksi kita dalam peringkat online ini? Yang pertama, setiap pelajar mesti tekan butang like. Yang keduanya, sila tulis apa poin-poin yang penting yang disampaikan oleh penceramah di ruangan komen. Di samping kalau ada soalan boleh terus tanyakan. Mungkin akan disentuh secara tak langsung ataupun soalan tadi akan dibawa kepada perbincangan pada minggu hadapan. Baik, dengan itu tanpa melengahkan masa, saya dengan ini dengan penuh ta'zimnya berjemput Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Farid bin Muhammad Syahran untuk memanfaatkan tempoh yang ada ini bagi menyampaikan kuliah yang bertajuk Budaya Ilmu dan Cabaran Semasa. Okey, falyatafaddal mashkura wa minallahi ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Dr. Zuhaili selaku pengerusi dan moderator pada malam ini. Yang saya hormati penyelaras program ini Dr. Asma Arsyad, Encik Ustaz Ikmal yang berada bersama kita juga tadi sebelum ini. Seterusnya semua pelajar-pelajar dan juga para pensyarah kalau hadir sekali pada malam ini dalam ruangan online kita. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam ceramah ataupun syarahan berkaitan dengan tajuk budaya ilmu dan cabaran semasa. Saya mengucap terima kasih kepada pihak penganjur, pihak ASIS UiTM kerana menjemput saya untuk bercakap tentang tajuk penting ini. Dan saya kira para pelajar sekalian selaku penuntut ilmu dalam bidang dan tajuk kita ini iaitu falsafah, bidang falsafah dan isu semasa ini sudah pasti banyak sudah berbincang tentang isu-isu yang berkaitan dengan falsafah ini. Dan mungkin sebahagian kita merasakan bahawa falsafah ini satu subjek yang sukar. Tetapi sebenarnya kalau kita fikirkan, sebenarnya falsafah ini lahir dari perasaan ataupun keinginan manusia untuk mengetahui kebenaran. Malah bagi saya, falsafah itulah yang sebenarnya cerminan sebenar terhadap budaya ilmu. Kenapa? Kerana makna falsafah itu sendiri atau filosofia itu dalam bahasa Greek itu bermaksud the love of wisdom. The love of wisdom. Kecintaan terhadap hikmah, terhadap kebijaksanaan, terhadap ilmu. Jadi sebenarnya falsafah, bidang falsafah itulah merupakan satu bidang yang benar-benar mencerminkan semangat manusia untuk mengetahui kebenaran dengan persoalan-persoalan mengenai isu-isu besar dalam kehidupan. Itu yang dibincangkan dalam falsafah. Termasuklah isu ataupun maudhu' berkaitan dengan ilmu yang ingin kita bincangkan pada malam ini. Dan falsafah juga sebenarnya merupakan satu usaha untuk menyelidiki makna-makna dalam kehidupan. Sebab itu salah seorang ahli falsafah terkenal Greek yang bernama Socrates mengatakan unexamined life is not worth living. Kehidupan yang tidak dicari maknanya, tidak diselidiki, sebenarnya tidak ada maknanya untuk hidup. Tidak ada ertinya. Kehidupan tanpa ada usaha untuk mengetahui maknanya. Jadi oleh kerana itu falsafah ini kita harus ambil sebagai satu ilmu yang sebenarnya penting. Love of wisdom. Malah sebenarnya manusia, man naturally will ask philosophical question. Kalau kita benar-benar seorang manusia dan kita mempunyai akal yang sihat, kita tidak boleh lari daripada bertanya persoalan-persoalan yang very basic dalam kehidupan, yang paling asasi dalam kehidupan. Seperti apa makna kehidupan? Apa tujuan kita hidup? Mengapa kita hidup? Bagaimana untuk kita mengetahui kebenaran? Apakah makna di sebalik perkara-perkara yang ada di sekeliling kita? Dan Socrates juga, orang yang sama, tokoh yang sama yang saya petik tadi, juga mengatakan bahawa philosophy begin with wonder. Falsafah itu bermula dengan perasaan kekaguman, perasaan ingin tahu, perasaan takjub terhadap perkara-perkara yang ada di sekeliling kita. Jadi kalau kita ni seorang manusia yang punya akal yang sihat, sebenarnya kita seorang ahli falsafah. Kita akan sentiasa melihat sekeliling kita, kita akan sentiasa bertanya tentang makna perkara-perkara yang ada di sekeliling kita. Dan kita akan sering bertukar-tukar pandangan dengan orang-orang di sekeliling kita
untuk kita benar-benar mengetahui tentang makna-makna hakikat yang ada di sekeliling kita. Jadi sebab itu bagi saya jangan kita rasa serik ataupun rasa lelah untuk mempelajari falsafah, kerana kalau kita benar-benar mengikuti perbincangan falsafah itu, sebenarnya ia satu benda yang amat menarik sekali. Baik, saya ada slide untuk saya share dan saya harap saya dapat follow slide ini dan kita dapat mengikutinya dan berbincang nantilah. Saya harap saya boleh bercakap dalam setengah jam, 40 minit atau paling lama pun sejam, dan selebihnya itu saya suka untuk kita berbincang tentang tajuk budaya ilmu dan isu semasa yang kita nak bincangkan pada hari ini. Okey, saya cuba share saya punya skrin. Okey. Saya harap masing-masing nampak saya punya skrin ni. Kalau tak nampak boleh tulis dekat apa tu lah, dekat kita punya chat tu. Boleh bagi komen sikit dekat chatting tu. Nampak kita punya slide? Okey, ada yang dah jawab nampak tu, okey lah, saya boleh teruskan. Baik. Tajuk kita pada malam ini ialah budaya ilmu dan cabaran semasa, dan saya juga tidak tidak mahu begitu serius, maksudnya terlalu akademik, supaya ada ruang nanti kita berbincang, sebab saya difahamkan sebahagian pelajar kita ini adalah pelajar tahun 1, mungkin masih baru dalam tajuk ataupun mauduk falsafah dan juga mauduk ilmu ini. Jadi eloklah kita pelan-pelan lah dan kalau ada apa-apa soalan nanti boleh ditanyakan. Baik. Kita nak bercakap tentang budaya ilmu. Tetapi budaya ilmu ini saya lihat pada hari ini kadang-kadang dia sudah menjadi satu semacam retorik. Kita hanya memperkatakannya tanpa kadang-kala kita memahaminya dengan mendalam dan menghayatinya dengan begitu teliti. Orang banyak bercakap tentang membina budaya ilmu, tetapi kadang-kala apa yang dicerminkannya itu tidaklah begitu menggambarkan apa makna ilmu dan budaya ilmu. Dan oleh kerana itu saya kira mahu tidak mahu kita harus berbicara tentang makna budaya ilmu. Kita harus takrifkan apa dia budaya ilmu supaya dia tidak menjadi sekadar slogan ataupun retorik sahaja, tetapi dia benar-benar difahami dan juga dihayati oleh semua orang. Dan budaya ilmu ini, kalau kita lihat, dia juga berbeza antara satu tamadun dengan satu tamadun yang lain. Cara mereka melihat budaya ilmu. Walaupun di sana ada perkara-perkara yang sama, tetapi akan ada nanti perbezaan antara satu misalnya peradaban dengan satu peradaban yang lain. Saya boleh bagi contoh misalnya, kalau kita lihat masyarakat Islam, mungkin majoriti pelajar-pelajar saya lihat adalah merupakan pelajar Islam. Ada juga yang bukan Islam, saya difahamkan, tetapi kita cuba secara umumnya lihat, kebanyakan tamadun bila bercakap tentang ilmu dan budaya ilmu ini, mereka bercakap tentang kesungguhan manusia untuk mendalami disiplin-disiplin ilmu yang pelbagai. Itu mungkin aspek yang sama yang kita lihat antara tamadun dan peradaban, antara penganut agama misalnya ataupun peradaban. Ada perkara-perkara yang sifatnya selari. Atau contoh yang paling mudah atau real yang kita boleh bawa pada kali ini ialah budaya membaca misalnya. Ketika saya pergi ke Jepun, saya ada kesempatan pergi ke Jepun beberapa kali, saya lihat budaya membaca masyarakat Jepun itu begitu tinggi sekali. Mereka dalam perjalanan, dalam train, dalam tube, dalam bas, semuanya membaca.
Dari segi itu uh, kita tidak berbeza dengan tradisi Islam pun. Kita lihat masyarakat Islam, dalam tradisi Islam kita dahulu pun, antara budaya yang kuat ialah budaya membaca. Dan itu kita lihat sebagai salah satu manifestasi budaya ilmu. Tetapi yang mungkin berbeza antara masyarakat Islam dengan masyarakat Jepun, atau mungkin kita boleh ambil satu contoh lagi, masyarakat Barat pada hari ini juga mempunyai tamadun budaya ilmu yang tinggi, peradaban ilmu yang tinggi. Mereka juga punya keinginan dan juga minat membaca yang tinggi. Tetapi di sebalik budaya membaca itu, motivasi yang menyebabkan mereka membaca itu kadang-kadang berbeza antara masyarakat Islam dengan masyarakat Jepun tadi dan juga masyarakat Barat. Kerana apa? Kerana itu nanti bergantung kepada makna ilmu, kedudukan ilmu, matlamat ilmu, falsafah ilmu yang diterangkan dan diterapkan oleh pada peradaban dan tamadun yang berbeza-beza ini. Jadi itu yang saya maksudkan, tidak mungkin ada aspek-aspek persamaan dari segi zahirnya, tapi dari segi falsafahnya, dari segi dalamannya mungkin berbeza. Yang itu yang nanti saya boleh sedikit sebanyak terangkan. Apakah dia perbezaan, sebab pada malam ini saya cuba bawa budaya ilmu itu dari sudut pandangan Islam lah, kerana itu lebih dekat dengan saya dan saya mendalaminya sedikit sebanyak. Tetapi kita boleh juga buat perbandingan dengan peradaban, tamadun dan agama lain juga. Jadi oleh kerana itu, poin saya yang pertama ialah budaya ilmu itu akan lebih difahami apabila dilihat dari pandangan alam yang melatari kefahaman sebuah tamadun itu mengenai ilmu, macam saya sebutkan tadi. Supaya nanti kita tak nak kita sekadar mengikut-ngikut saja. Kita tengok orang membaca, kita pun membaca juga. Tapi apa yang kita baca, kita tidak lihat. Mengapa kita membaca, kita tidak pernah fikirkan. Dan apakah manfaat-manfaat yang nak kita ambil daripada pembacaan kita itu, juga kita kadang-kadang take for granted saja. Jadi sebab itu, penting untuk kita melihat apakah dia semangat atau falsafah ilmu yang ada pada satu-satu tamadun itu, untuk kita lebih memahami kenapa kita disuruh supaya membina budaya ilmu. Kemudian untuk kita bercakap tentang budaya ilmu ini, saya kira perlu juga kita mula bercakap tentang apa makna ilmu. The whatness of knowledge, itu penting. Sebab itu pun kadang-kadang kita take for granted juga. Ada kekeliruan misalnya dalam kalangan masyarakat. Nanti saya akan terangkan beberapa kekeliruan dalam masyarakat berkaitan dengan ilmu dan dikelirukan dengan perkara-perkara yang lain. Jadi dalam saya punya syarahan pada malam ini, antara yang saya nak terangkan lebih lanjut ialah makna ilmu. Secara mudahlah, kita tak nak terlalu berat, tetapi saya harap kita boleh faham. Yang keduanya, why, the whyness of knowledge. Kenapa ilmu itu penting? Itu juga penting untuk kita faham. Dan bagaimana ilmu itu boleh diperolehi. The howness of acquiring knowledge. Bagaimana kita mendapat ilmu. Walaupun ketiga-tiga ni nampak mudah persoalannya, tetapi kalau kita pergi lebih mendalam, nanti saya cuba terangkan beberapa perkara yang membuat orang keliru tentang perkara-perkara ini, maka kita akan tahu bahawa it is important for us to relearn persoalan-persoalan yang saya sebutkan ini tentang ilmu. Baik. Ini beberapa kekeliruan yang saya rasa penting untuk kita ambil perhatian berkaitan dengan ilmu. Saya ambil contoh saja ya. Ini ada beberapa contoh, 2, 4, 6 contoh. Bila orang cakap tentang ilmu dan budaya ilmu, kadang-kadang ada perkara yang sebenarnya mereka keliru. Misalnya, pertama, ilmu adalah maklumat. Sebahagian kita menganggap bahawa maklumat itulah ilmu. Bagaimana mereka keliru? Misalnya mereka menganggap bahawa kalau
Kalau banyak maklumat, maknanya banyaklah ilmu kita. Jadi kalau kita misalnya ada handphone yang canggih, banyak dia punya memori, dan kita boleh uh, uh, install pelbagai maklumat dalam handphone kita, dan kita boleh Google pelbagai maklumat dengan mudah, maka kita itu sudah berilmu, kan? Kita sudah berilmu. Atau contoh lain, kalaulah kita banyak duit misalnya, kita akan beli sebanyak mana buku yang kita mampu, kita penuhkan dalam bilik kita ataupun dalam library rumah kita. Okey, ada yang minta saya full screen, nampak kecil sikit ya. Baik, sebab masalah kalau saya full screen saya tak nampak dah you all punya komen tu. Okey, sekarang ni saya full screen dulu nanti saya sekali-sekala saya akan cuba tengok komen-komen yang ada. Saya kembali kepada persoalan ilmu dan maklumat. Jadi mungkin satu contoh yang kita boleh beri lagi, kalau orang yang banyak duit, dia boleh kumpulkan pelbagai karya-karya, buku-buku yang mahal-mahal, yang penting-penting, dan dipenuhkan dalam pejabat dia, dalam bilik dia, dalam library rumah dia. Dan ketika itu dia mungkin dah rasa dia ada budaya ilmu. Kenapa? Kerana dia sudah membeli segala perkara-perkara penting yang menjadi cerminan kepada budaya ilmu. Sedangkan itu yang dikumpulkan itu hanyalah maklumat. Sedangkan maklumat bukan ilmu. Maklumat adalah objek ilmu. Maklumat adalah perkara-perkara yang boleh menjadi sumber kepada ilmu. Buku-buku misalnya. Maklumat-maklumat dalam komputer yang kita boleh Google, dalam media baru yang ada pada hari ini, itu semua merupakan maklumat. Tetapi maklumat itu akan hanya menjadi ilmu kalau ia diproses dengan betul oleh akal dan jiwa manusia, dan akhirnya boleh membentuk apa yang kita panggil sebagai makna. Itu nanti kita akan terang apabila kita nak bercerita tentang makna ilmu. Saya sekadar melontarkan dahulu beberapa isu tentang kekeliruan kita mengenai ilmu. Jadi maklumat bukan ilmu. Maklumat adalah raw material for knowledge. Dia merupakan bahan-bahan mentah yang bukan lagi boleh menjadi ilmu, melainkan ia diproses. Terutama sekali apabila maklumat itu begitu rencam, begitu banyak, begitu conflicting to one each other, bertentangan antara satu dengan yang lain. Macam mana dia mampu menjadi ilmu kalau dia merupakan maklumat-maklumat yang tidak tersusun. Okey, itu satu bentuk kekeliruan. Jadi yang pertama, ilmu bukan maklumat. Yang kedua, ada orang dia menganggap ilmu ini bersifat otomatik atau kadang-kadang disebut mekanistik. Apa maksudnya? Maksudnya kalau dia belajar sahaja dia akan tahu. Dia akan dapat ilmu. Jadi ibu bapa misalnya, kalau dia dah dapat hantar anak dia pergi sekolah, dia dapat hantar anak dia pergi universiti, dia sudah andaikan bahawa anak dia tu pasti akan berilmu. Sebab dia menganggap bahawa ilmu itu otomatik. Maknanya kalau dah ada cikgu, ada sekolah, ada proses pembelajaran, dipanggil PDP kan. Sekarang ni PDPR di rumah. Sudah pasti berilmu lah anak tu. Tetapi hakikatnya tidak. Tidak. Ilmu tidak bersifat otomatik. Nanti kita akan sebutkan kenapa. Dan dia juga bukan mekanistik. Maksudnya dia bukan macam kilang. Bila kita masuk input, maka sudah pasti ada output di hujung mesin sana tu akan keluar output. Ilmu bukan sifatnya begitu. Dia tidak semudah itu. Dia bukan macam kilang. Sebab itu kita hantar 10 orang pergi ke sekolah, 10 orang itu tak sama dari sudut pencapaian dan penggarapan ilmunya. Mungkin 10 tu dah pasti nanti ada nombor 1 sampai nombor 10 dalam periksa dan berperiksaan. Itu menunjukkan bahawa dia tidak
standard, dia bukan uniform, dia bukan mekanistik, dia bukan macam kilang, dia bukan automatik. Itu kekeliruan yang kedua. Jadi jangan ambil mudah tentang ilmu ini. Sama ada kita yang belajar ataupun kita nanti jadi ibu bapa, kita nak mendidik anak-anak kita, juga jangan bersifat mekanistik. Okey? Okey. Yang ketiga ni kekeliruan saya ketengahkan ni ialah ilmu itu semua sama. Tak kira lah ambil engineering ke, ambil sains sosial ke, ambil architecture ke, ambil perubatan ke, ambil pengajian Islam ke, ambil usuluddin ke. Semua sama sebab semua dapat degree yang sama aja. Kan? Kalau dia graduate pun dia graduate dekat dewan yang sama. Kertas yang dia dapat tu pun sama saja, kertas sijilnya. Ambil gambar pun sama aja. Jadi seolah-olah kita kata semua ilmu sama. Sedangkan tidak. Kan? Sedangkan tidak. Ini macam kita tengok mitos, cerita-cerita sebenarnya itu tidak tepat. Kerana di sana nanti ada martabat ilmu, ada maratibul ilm. Terutama kalau kita bercakap dari sudut pandangan alam Islam. Ada ilmu yang utama, ada ilmu yang sifatnya secondary, ada ilmu yang sifatnya alat sahaja, ilmu alat. Ada ilmu yang mungkin fadilatnya tu lebih tinggi. Ada ilmu yang mungkin dia complement saja, dia complement ilmu yang lain. Itu semua kita kena faham untuk kita mengetahui maratibul ilm, martabat dan juga kedudukan ilmu. Yang keempat, kekeliruan yang berlaku dalam masyarakat ialah mereka menganggap ilmu itu alat. Ilmu itu adalah alat kepada satu matlamat yang lain. It is a means to an end. Kan? Contohnya belajar. Saya belajar ni sebab saya sebenarnya nak kerja. Kerja tu yang paling penting, belajar tu tak penting pun. Dan saya nak dapat duit kan, nak dapat duit yang banyak, nak kaya, nak bahagia. Kalau saya boleh dapat kebahagiaan, kekayaan, kesenangan hidup itu tanpa ilmu, saya tak akan belajar. Nampak tak kekeliruannya itu? Seolah-olah ilmu itu hanya alat sahaja. Ilmu itu nilai dan harganya begitu kecil. Kerana apa? Kerana yang matlamat yang lebih tinggi itu ialah kekayaan, kesenangan. Itu sebenarnya satu kekeliruan. Kerana dalam Islam dan juga dalam agama-agama lain juga, kedudukan ilmu itu begitu tinggi sekali. Dia bukan sekadar alat, dia adalah matlamat. Ilmu itu adalah matlamat. Nanti kita akan terang lebih lanjut. Saya ini sebagai beberapa kekeliruan awal yang saya nak ketengahkan supaya kita dapat berbicara tentang budaya ilmu itu dengan lebih tepat lagi. Yang keempat, yang kelima, ada pandangan yang mengatakan tahap pendidikan adalah sama dengan tahap ilmu. Jadi kalau orang ada degree, wah dia punya ilmunya tu tahap degree lah, hebat lah kan, ada degree. Kalau dia ada master, itu lebih hebat lagi. Kalau ada PhD, itu lebih tinggi lagi. Ada profesor, mungkin lebih tinggi lagi. Jadi kita samakan ilmunya dengan tahap pendidikan dan mungkin jawatannya. Kalau jawatannya pensyarah, itu mesti confirm ilmunya tinggi. Itu juga sebenarnya tidak tepat kerana tahap pendidikan ini ataupun sistem pendidikan ini dia sebagai platform untuk kita mendapatkan, salah satu platform untuk kita mendapatkan ilmu. Orang masuk universiti misalnya, dia ada ruang dan peluang lah untuk mendapat kemudahan belajar secara lebih sistematik. Tetapi adakah bermaksud orang tak masuk universiti dia tidak ada ilmu? Dia tidak punya wisdom ataupun hikmah? Tidak. Kerana kalau kita lihat dulu datuk nenek kita dulu, ramai yang tak masuk universiti, tetapi tahap kebijaksanaan, tahap hikmah dia kalau dia bercakap misalnya lebih mendalam lagi dari kita. Buah-buah fikirannya itu lebih berharga, nasihat-nasihatnya lebih menusuk kalbu berbanding dengan kalau kita hari ini menasihat yang masuk universiti apa semua ni. Walaupun
Tidak semualah, tidak semua. Dah pasti kalau yang masuk universiti tu ramai juga yang bagus. Tetapi jangan kita samakan. Okey, kalau ada sekian-sekian tahap pendidikan, pasti sebab ada juga yang nanti mempunyai akhlak dan juga tata kelakuan yang berbeza dengan tahap ilmu, tahap pendidikan yang dia ada. Okey, itu juga satu benda yang kita harus betulkan cara faham kita. Dan yang akhir sekali, membaca adalah ukuran budaya ilmu. Kalau kita nak kait sikit dengan budaya ilmu lah, sebab budaya ilmu ini nantinya ada makna-makna yang kita nak terangkan. Of course, membaca mungkin salah, tapi adakah membaca itu merupakan keseluruhan atau segala-galanya sebagai cerminan pada budaya ilmu? Itu tidak tepat juga. Kerana saya sebut awal tadi, sebahagian masyarakat peradaban tamadun lain pun dia suka membaca, tetapi bahan bacaannya itu bukan bahan bacaan yang santai-santai saja. Ada orang suka membaca tapi dia suka baca WhatsApp, dia suka baca Facebook posting. Bila bagi dia buku yang serius, dia dah mula mengantuk, dia dah mula letih, dia tak boleh nak baca. Jadi masih lagi tahap itu suka membaca. Tetapi kita harus pergi lebih jauh daripada sekadar membaca, apa kualiti pembacaan yang dia baca. Misalnya. Nanti kita akan bicarakan bila kita bercakap tentang budaya ilmu. Baik, ini habis tentang beberapa kekeliruan. Oleh kerana itu, kita harus, macam saya sebut tadi, kita kena bincang sikit tentang makna ilmu, kenapa kita menuntut ilmu dan bagaimana kita mendapatkan ilmu, supaya nantinya kita boleh membina satu budaya ilmu yang sebenar. Bukan budaya ilmu yang rhetorical macam saya sebutkan awal tadi. Bukan slogan-sloganan saja. Kan, sekadar ada buku banyak dalam library, saya sudah mempunyai budaya ilmu yang tinggi sebab duit saya habis beli buku saja. Tapi satu pun buku yang dia banyak beli itu tak habis dibaca. Tak ada satu pun yang habis dibaca. Sentuh-sentuh sikit je. Yang lebihnya, yang lainnya berabuk-abuk saja dalam almari. Jadi itu pastinya tidak memberikan makna terhadap budaya ilmu yang dia sebutkan itu. Oleh kerana itu, saudari, pelajar-pelajar sekalian, penting untuk kita lihat sedikit apakah dia makna ilmu. Sebenarnya takrif ilmu ni banyak. Takrif ilmu ini banyak diberikan oleh para ilmuwan kita. Ada seorang tokoh pengkaji yang bernama Franz Rosenthal. Dia ada menulis satu buku yang bertajuk The Knowledge Triumphant. Dia mengkaji the concept of knowledge in medieval Islam. Beliau telah mengumpulkan lebih 200 takrif ilmu oleh ilmuwan-ilmuwan Islam dahulu, dan kesemuanya itu penting untuk memberikan makna terhadap apa erti ilmu. Tetapi hari ini, malam ini, saya hanya ambil satu saja daripada banyak takrifan ilmu itu, supaya paling kurang dengan satu takrifan ini, satu definisi ini, kita dapat tahu apa yang sebenarnya kita masukkan ilmu. Dan kita sudah tidak keliru lagi seperti yang saya berikan awal-awal tadi. Ilmu itu dengan perkara-perkara yang lain, dengan maklumat, dengan tahap pendidikan. Kita tak nak lagi ada kekeliruan itu. Jadi penting untuk kita mengetahui paling kurang apa makna ilmu, dan saya petik hanya satu saja takrifan ilmu yang diberikan oleh Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas, seorang pemikir Islam masyhur, yang termasyhur hari ini, yang masih hidup. Kebetulan guru saya juga, yang kita ambil daripada buku Budaya Ilmu Profesor Wan Ahmad Nurwan Daud. Jadi saya ada letaklah beberapa rujukan di sini, kalau pelajar-pelajar nak ambil boleh ambil dan boleh cari. Baik, menurut Profesor Al-Atas, apa makna ilmu? Ilmu itu, ini dia panjang sikit tapi penting. Dia kata merujuk kepada Tuhan sebagai asal segala ilmu. Ilmu itu adalah ketibaan makna sesuatu dalam diri seseorang. Itu maksud ilmu. Apabila merujuk kepada diri manusia sebagai pentafsir,
ilmu itu adalah ketibaan diri seseorang kepada makna tentang sesuatu. Jangan pening kepala bila dengar ayat sebegini. Kerana apa? Kerana memang disusun begitu untuk memberikan penjelasan poin-poin penting tentang makna ilmu. Saya permudahkan. Maksudnya di sini ialah bila kita nak cakap tentang ilmu, khususnya dari sudut pandangan Islam, saya juga agama-agama lain juga ada juga berkongsi perspektif ini. Kita tidak boleh lari daripada bercakap tentang sumber ilmu. Dan dalam Islam, sumber segala ilmu adalah Tuhan. Sumber segala ilmu adalah Tuhan. Sebab itu saya kata tadi, ilmu itu tidak mekanistik. Ilmu itu tidak otomatik. Kerana ilmu adalah makna yang dititiskan, yang diberikan oleh Allah Ta'ala, oleh Tuhan kepada manusia ke dalam dirinya. Diri itu termasuklah yang kita sebut selalu sebagai akal. Diri itu termasuklah yang kita sebut sebagai jiwa. Diri itu termasuklah yang selalu kita sebut sebagai roh. Dan diri itu termasuklah dengan apa yang kita sebut sebagai jiwa, hati, kalbu. Itu semua merujuk kepada diri. Dan semua itu sebenarnya merupakan tempat kepada ilmu. Jadi apabila kita mendapat ilmu, saat kita mendapat ilmu itu ialah saat apabila Tuhan menitiskan makna sesuatu itu ke dalam diri dan jiwa kita. Itu baru dipanggil ilmu. Sebab ada sumbernya ialah Tuhan. Dan ada yang pemberinya, ada yang diberinya, iaitu manusia. Dan dalam diri manusia itu ilmu itu diberikan pada dalam jiwa, hati, akal dan rohnya. Dan kenapa dalam takrif ini disebut apabila merujuk kepada diri sebagai pentafsir, ilmu itu adalah ketibaan diri seseorang kepada makna sesuatu. Yang bahagian kedua ni, kerana apa? Kerana selain daripada Tuhan yang memberikan ilmu, kita ada manusia yang sedang mencari ilmu. Sebab itu adik-adik semua, sesedari semua, kita panggil sebagai, dalam Islam, dalam bahasa Arab dipanggil talib al-ilm, penuntut ilmu. Kerana apa? Kerana we are now in the process of trying to claim something. Ini dalam bahasa Inggeris lah. Kita sebenarnya sedang menuntut sesuatu. Bila kita kata kita sedang menuntut ilmu, perkataan menuntut itu merupakan perkataan yang very active word. In fact, it is a proactive verb. Itu menunjukkan bahawa orang yang mencari ilmu, dia mesti jiwanya itu sentiasa berada dalam keadaan very proaktif. Sentiasa sahaja berfikir, sentiasa sahaja merenung, sentiasa sahaja berusaha untuk mencari makna yang nantinya Tuhan akan hasilkan ke dalam diri dia. Jadi nampak tak di situ, paling kurang sesedari sekalian, dah ada dua proses kat situ. Dalam kita tengah menuntut ilmu ni, macam malam ni, sesedari semua sedang mendengar saya ni, ni kan proses menuntut ilmu kan. Sebenarnya sedang ada berlaku dua proses dalam kita sedang menuntut ilmu ni. Satu, jiwa kita ni yang sentiasa nak mencari makna-makna sesuatu daripada maklumat yang banyak ni. Yang saya bagi ni maklumat ni. Saya sebutkan, saya terangkan, saya quote sana, quote di sini, rujukan misalnya. Adik-adik sesedari sedang berusaha ni. Falsafah lah katakan kan. Akal, jiwa, roh kita ni berusaha untuk faham apa yang saya cakap ini, tetapi yang memberi faham bukan saya. Yang memberi faham itu ialah Allah Ta'ala. Kerana Tuhan itu asal segala ilmu dan Tuhan juga nantinya yang akan menumbuhkan, menjatuhkan, menitiskan makna-makna ilmu itu ke dalam diri kita, hasil daripada maklumat-maklumat yang mungkin saya sebagai asbabnya, saya sebagai sebab saja, saya sebagai means saja, means to the knowledge that you all will gain. Itu maksudnya. Jadi mudahnya sesedari sekalian, dari takrif ilmu yang saya berikan ini,
Satu, Allah Ta'ala, Tuhan sebagai sumber segala ilmu, God, dan segala-galanya dari Tuhan. Yang kedua, kita yang sedang menuntut makna-makna dari Tuhan, maka kita pun bersungguh-sungguh memahami, bersungguh-sungguh mencari, bersungguh-sungguh meneliti, bersungguh-sungguh menyelidiki, bersungguh-sungguh merenung apa benda makna yang ada dalam maklumat-maklumat yang diberi itu, supaya nantinya ia masuk dalam diri kita dan akhirnya menjadi apa yang dipanggil sebagai ilmu. Jadi ilmu, sekali lagi secara mudah, makna yang datang dalam diri kita. Hasil daripada apa? Hasil daripada usaha manusia, insan itu bersungguh-sungguh mencari. Okey, saya bagi sedikit macam, alamak tak ada pula. Tadi saya dah simpan. Okey. Saya bagi dia punya summary sikit daripada makna ini. Pertama, ada Tuhan yang menjadi sumber ilmu. Yang kedua, ilmu itu adalah kedatangan makna. Makna itu ialah apabila dia klik tau, dia makna ni pun satu perbahasan, ada perbahasan juga dalam falsafah ilmu ni, epistemologi. Apabila berkata what is meaning? Meaning means apabila sesuatu itu sampai dalam jiwa kita dan dia just nice, dia masuk dan tersusun dalam satu sistem yang baik dalam pemikiran kita. Itu baru makna. Tapi kalau dalam kepala kita ni berserabut aja, yang saya cakap ni adik-adik atau saudari faham sikit macam ni, yang saya cakap satu lagi adik-adik faham macam ni. Jadi tak link antara satu point dengan satu point yang saya cakap ni, tidak link dan tidak membina satu keharmonian dalam akal kita, maka itu masih lagi tidak bermakna pada saudari. Sesuatu maklumat itu hanya menjadi ilmu apabila dia bermakna, dan maksud bermakna itu adalah dia harmoni dan sistematik dalam pemikiran kita. Boleh jadi maknanya kalau saya hari ini bercakap tentang Tuhan, saya bercakap tentang ilmu, saya bercakap tentang makna, saya bercakap tentang diri kita yang sedang mencari, semua tu adik-adik dapat, saudari dapat kaitkan dengan baik dan akhirnya menjadi satu gambaran yang harmoni, then it is meaningful to you. Itu bermakna. Dapatlah ilmu. Ilmu lah tu. Tapi kalau masih serabut je dalam kepala tu, yang saya ni saya tak faham, yang ni saya tak faham, yang ni saya tak faham, dan akhirnya tidak harmoni dan tidak sistematik, maka ia masih belum dipanggil ilmu dan dia tidak bermakna lagi dalam diri kita. Sebab itu untuk kita mendapat ilmu ni, dia kena sungguh-sungguh. Kena sungguh-sungguh. Dia kena all out. Dia kena full time. Dia bukan part time. Kalau nak mendapat ilmu ni, dia kena full time. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau pernah menyebut, al-ilmu la yu'tika nisfahu hatta tu'tika kulluka. Al-ilmu la yu'tika nisfahu hatta tu'tihi kulluka. Ilmu itu tidak akan memberi dirinya, dia tidak akan menyerahkan sebahagian dirinya kepada kamu sebelum kamu menyerahkan seluruh diri kamu kepadanya. Wah, itu falsafah. Maksudnya kalau kita half-hearted saja belajar, kan? Malam ni misalnya tengah dengar saya ni tengah makan burger, tengah tengok TV. Contoh saja, saya tak merujuk kepada mana-mana individu di UiTM. Kan, tengah lepak-lepak, pemikiran dekat tempat lain, tidak ada kesungguhan, maka separuh pun ilmu itu tidak akan sampai kepada kita, kata Imam Ghazali. Untuk hanya separuh ilmu itu sampai kepada kita, kita kena bagi seluruh jiwa kita kepadanya. Maksudnya kena betul-betul bersungguh-sungguh. Sebab ilmu ini dia benda dalaman, dia benda spiritual, intellectual. Dia kena guna sungguh-sungguh. Kena, orang kata apa? Akal tu kena diperah betul-betul untuk kita benar-benar dapat memahami makna-makna. Okey Saya ingat makna ilmu ni jelas, paling kurang lah. Beberapa tu saya tengok dalam chat ni pun macam-macam dah orang tulis tulis nota yang saya bagi tu, alhamdulillah. Saya cakap pasal burger pun dia orang tulis juga.
Okay, no problem. Baik, kita teruskan ya. Okay. Kemudian lepas what is knowledge, kita pergi pula why knowledge. The whyness of knowledge. Kenapa kita kena menuntut ilmu? Tadi kita tahu apa itu ilmu, tapi kenapa in the first place we have to acquire knowledge? Itu juga satu persoalan yang kita kena tanya kan. Dan dalam falsafah, ilmu itu kena tanya. Orang falsafah dia kena sering tanya why. Itu soalan pertama. Kan tadi Socrates kata philosophy begins with wonder. Falsafah itu bermula dengan kehairanan, keajaiban, kekaguman. Orang yang hairan, kagum dan takjub ni, soalan pertama yang dia akan tanya ialah why. Kan? Why? Macam mana? Kenapa kan? Okey. Kenapa kita harus menuntut apa yang dipanggil ilmu? Pertama, ini dari sudut perspektif Islam lah. Dan saya yakin agama lain juga berkongsi, ilmu itu adalah satu kebenaran yang tertinggi dalam kerangka pandangan alam Islam. Maknanya ilmu ini dia, kalau kita letak priorities kan, keutamaan yang paling tinggi dalam sistem hidup orang Islam ini adalah ilmu. Sebab itu Franz Rosenthal yang saya quote tadi dalam bukunya Knowledge Triumphant itu, dia sendiri meneliti perbahasan-perbahasan tentang ilmu oleh ulama-ulama Islam medieval sejak dulu, dan dia buat kesimpulan bahawa there is no other concept, yang saya tulis ni lah, there is no other concept that has been operative as a determinant of Muslim civilization in all its aspect to the same extent as ilm. Apa maksudnya? Dia kata tak ada konsep faham yang lain yang beroperasi, yang berfungsi sungguh-sungguh dalam mengangkat ketamadunan dan peradaban orang Islam ini dalam segala aspek selain daripada ilmu. Konsep-konsep lain tidak sekuat konsep ilmu sebagai pembina dan pencetus kepada peradaban dan ketamadunan Islam. Doktor, Dan kita ya. Slide doktor tak bergerak. Oh ya ke? Okey. Minta maaf doktor ya. Tak bergerak Okey. Okey, boleh nampak? Dah nampak dah. Okey, sorry. Itu sebab kena komen tu. Kalau ada masalah terus cakap je. Sebab saya dah, depan saya ni semua slide, jadi kadang-kadang komen tu saya tak nampak. Okey, nampak sekarang ni tulisan tu. Ini Franz Rosenthal tadi, saya baca kembali. There is no other concept that has been operative as a determinant of Muslim civilization in all its aspect to the same extent as ilm, including tauhid and din. Maksudnya, dalam banyak-banyak faham konsep yang menjadi pencetus kepada pembinaan tamadun Islam yang hebat dahulu hingga sekarang ini, tidak ada konsep yang begitu berpengaruh, yang berfungsi melainkan konsep ilmu. Termasuk bila dibandingkan dengan konsep tauhid. Tauhid ni kita tahulah ini merupakan asas kepada akidah Islam. Dan konsep din, konsep agama. Bukanlah maksudnya tauhid tu lebih rendah daripada ilmu. Rosenthal dalam kajiannya dia melihat perbahasan tentang ilmu ni begitu luas sekali dan begitu menjadi motivating factor kepada orang-orang Islam sejak dahulu sehingga ia terlalu banyak dibahaskan melebihi perbahasan-perbahasan berkaitan dengan tauhid dan agama. Itu maksudnya. Of course, tauhid dalam Islam, tauhid dengan din itu lebih tinggi lagi, tetapi ilmu itu dia macam jalan terhadap pemahaman kepada tauhid dan agama itu. Jadi jalan itu penting juga. Kalau tak ada jalan, macam mana kita nak sampai kepada destinasi dan juga kefahaman-kefahaman yang ingin kita pergi tersebut. Malah kata beliau dalam kajiannya dalam Quran, the word ilm and related words, perkataan ilmu dan juga perkataan-perkataan yang berkait dengan ilmu itu disebut sebanyak 750 kali dalam Al-Quran. Dan kalau dia kata dalam perbandingan dengan perkataan-perkataan lain dalam Al-Quran,
Perkataan ilmu ni merupakan perkataan yang ketiga banyak disebut selepas perkataan Allah dan perkataan Rabb. Allah dan Rabb tu kita fahamlah kerana itu merupakan makna yang paling penting untuk seorang Islam, iaitu ketuhanan. Tetapi selain itu perkataan ilmu yang banyak. Okey. Jadi sebab itu ilmu itu dia menjadi satu macam the most pertinent priorities dalam kerangka pandangan Islam itu. Oleh kerana itu, ilmu itu dia bukan sekadar dicari kerana dia menjadi jalan kepada yang lain-lain atau alat kepada satu matlamat. Kata Imam Al-Ghazali dalam Kitabul Ilm. Kitabul Ilm ini ialah the book of knowledge, salah satu bab dalam Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali kata, dalam dunia ni manusia biasa cari 3 jenis benda, dia kata. Satu, benda yang menjadi matlamat kehidupan. Dia bagi contoh, Imam Ghazali bagi contoh macam emas, macam permata, macam harta. Itu macam matlamat kan. Semua orang nak emas, semua orang nakkan harta. Tetapi dalam hidup ni juga, kata Imam Ghazali, ada perkara yang orang cari kerana dia menjadi alat kepada matlamat. Yang tadi dia jadi matlamat, emas sampai tadi. Tetapi ada juga yang dicari kerana dia menjadi alat. Dan alat itu, contoh yang Imam Al-Ghazali berikan ialah duit kertas kita, duit shilling yang kita ada tu, dia tidak ada makna sebenarnya. Dia tidak ada nilai yang hakiki. Nilainya hanya nilai nominal yang diletakkan kerana dia boleh tukarkan kepada harta, emas dan lain-lain tadi. Jadi kertas duit itu sebenarnya tidak ada nilai kerana dia hanya alat. Itu contoh perkara yang menjadi alat. Tetapi ada dalam kehidupan ni, kata Imam Ghazali, perkara yang dia menjadi alat dan matlamat sekaligus. Itu Imam Ghazali bagi contoh ilmu. Kerana ilmu ni dia boleh jadi alat, dia boleh jadi matlamat. Macam mana ilmu boleh jadi alat? Kalau tadilah yang belajar sekadar nak kaya, sekadar nak dapat kerja, sekadar nak hidup senang. Dari segi itu dia hanya melihat ilmu sebagai alat saja. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, dalam Islam ilmu itu juga sebenarnya sebagai matlamat. Kerana apa? Kerana kita mencari ilmu itu sendiri pun sudah menjadi fadilah, sudah menjadi satu kemuliaan, sudah menjadi satu maqam yang tinggi. Orang berilmu itu diangkat martabat dan darjatnya oleh Tuhan begitu tinggi sekali. Berilmu maknanya bukan sekadar ilmu untuk alat tadi, tetapi ada ilmu itu sendiri pun sudah menjadi satu kemuliaan. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat dalam Quran. Allah Ta'ala mengangkat martabat orang-orang yang beriman dalam kalangan kamu dan juga orang-orang yang mempunyai ilmu darjat-darjat yang tinggi. Jadi sebab itu mengapa kita harus cari ilmu? Kerana ilmu itu satu kemuliaan. Orang yang bersama ilmu itu ialah orang yang sentiasa mulia, yang sentiasa bersama dengan kebaikan. Kerana ilmu itu cerminan kepada kebaikan, kemuliaan dan lain-lain. Itu satu. Yang kedua, mengapa ilmu? Yang ni nampak tak? Bila saya tukar ni, kan takut tak nampak juga. Kalau tak nampak, Ustaz potong saya macam tadi. Okey, yang kedua, ilmu itu kenapa penting dalam Islam? Kerana dia membawa kepada keyakinan. Ini penting. Dan ini mungkin berbeza dengan sebahagian tamadun, peradaban dan pandangan alam yang lain. Dalam Islam, ilmu ini dia membawa kepada keyakinan. Kenapa kita menuntut ilmu? Kerana kita nak meyakinkan diri kita tentang hakikat-hakikat yang ada di sekeliling kita sana. Sebab itu dalam Islam kita bercakap tentang pelbagai peringkat keyakinan. Ada ilmu yang dipanggil ilmul yakin. Ada yakin yang dipanggil ilmul yakin. Ada yakin yang dipanggil ainul yakin. Ada yakin yang kita panggil haqqul yakin. Ilmul yakin tu keyakinan berdasarkan akal kita, berdasarkan ilmu kita sahaja. Ainul yakin tu keyakinan berdasarkan penglihatan kita, ain, mata kita. Dan haqqul yakin itu
keyakinan berdasarkan pengalaman kita. Selalunya orang bagi contoh mudah, kalau kita nak lebih mudah, tentang macam mana kita melihat api. Kalau kita lihat dekat belakang bukit sana ada asap, dah pasti dari segi keyakinan kita yakin ada api sebab ada asap yang besar, yang banyak. Kerana apa? Kerana keyakinan kita terhadap adanya api itu adalah keyakinan yang berbentuk ilmu, logik kita. Kan? Sebab logik kita adalah kalau ada asap, ada api. Tapi keyakinan begitu, dia tidak begitu mendalam kerana hari ni ramai orang boleh buat asap tak ada api. Kan? Isap vape tak nampak pun api dia, tapi asap begitu banyak. Kan? Vape tu yang anak-anak muda kita isap. Orang berlakon pun boleh keluar asap tapi tak ada api. Kan? Dalam scene-scene tertentu tu banyak asap atas pentas tu tetapi tak ada api. Jadi tidak mungkin juga ada keraguan di situ. Keyakinan tu tidak mutlak lagi kerana kemungkinan asap itu tidak mau. Tetapi katalah kalau kita naik ke atas bukit tu, kita lihat betul-betul ada api dengan mata kita, ain kita, ainul yakin. Maka di situ keyakinan kita sudah sampai ke tahap dia panca indera, kita melihat. Dan dah pasti keyakinan kita lebih tinggi. Tapi mungkin ada orang argue lagi, dia kata yang kau nampak tu mungkin bukan api. Kan nampak macam api tapi mungkin bukan api. Kalau kita nak pergi yakin, kita masukkan tangan kita turun ke api tu, masukkan tangan, rasa betul-betul. Maksud tu keyakinan kita bahawa itu api itu sampai ke tahap hakul yakin. Kerana kita sudah bersama api, kita sudah mengalami api itu. Ini contoh lah, itu contoh. Begitulah tahap keyakinan yang perlu ada dalam konteks kita menuntut ilmu pun. Kita nak keyakinan tu biar sampai ke tahap hakul yakin. Hari ni belajar tentang ilmu, biar kita sungguh-sungguh faham dan yakin tentang perkara yang kita bincangkan ini. Mungkin dengan cara kita bertanya, dengan cara kita meneliti, compare dengan maklumat-maklumat yang lain dan kita berbincang, akhirnya keyakinan kita tu tinggi. Okey, itu contoh belajar lah. Ada juga orang bagi contoh tentang keyakinan terhadap Tuhan dan lain lagi, tu boleh dibincangkan. Kita masa tak banyak malam ni. Kalau nak cakap tentang satu-satu ni panjang. Kemudian dalam Islam juga dibincang tentang lawan kepada ilmu, lawan kepada yakin itu. Misalnya dalam istilah dalam Quran disebut syak, was-was, raib, la raiba fih misalnya. Zalikal kitabu la raiba fih. Quran ini adalah kitab yang tidak ada keraguan dalamnya. Raib itu juga salah satu bentuk anti kepada keyakinan, anti ilmu. Zon misalnya. Zon ni macam conjecture. Kita agak-agak saja. Waham ni lagi rendah lagi. Kita ragu yang kuat. Syak itu 50-50. Zon ni 70-30. 70 yakin, 30 tidak yakin. Waham ni 70 tidak yakin, 30 yakin. Lagi teruk. Semua perkara-perkara itu harus kita elakkan dalam konteks ilmu. Itu dibincangkan oleh para ulama, para ilmuwan Islam dahulu. Perkara-perkara yang harus kita buang, elakkan. Khususnya bila kita bercakap tentang perkara-perkara yang memerlukan keyakinan yang tinggi seperti akidah. Jadi dalam akidah, dalam teologi, dalam keyakinan kita terhadap Tuhan, tidak boleh ada bentuk syak, was-was, raib, zon dan waham. Kemudian ada dibincangkan pula dalam buku Aqaid An-Nasafi yang tepi tu saya ada tulis tu kan, saya ada tunjukkan gambar buku ni tu, Aqaid An-Nasafiyah tu. Ada dibincangkan tentang kelompok-kelompok yang menimbulkan was-was dalam ilmu. Ini bukan baru, ini bermula daripada zaman Greek dulu pun dah ada ni, the agnostics, the subjectivists, the obstinates ni. Dalam bahasa Arab dipanggil la adriyah. La adri ni maknanya I don't know. Jadi agnostik ni ialah orang-orang yang apa-apa kita cerita, apa-apa kita cuba yakinkan, dia kata I don't know. Mungkin betul, mungkin salah. Dia asyik I don't know aja. Kenapa? Kerana dia meletakkan keraguan itu di hadapan. Sedangkan kita sudah memberi bukti-bukti yang kuat, dalil-dalil yang kuat, dia masih kata la adri. Ataupun dia indiyah, subjektivis. Dia mungkin kata
That is from your perspective. From my perspective, it is different. I have my own perspective. I have my own view on that. Dia sering menisbikan pandangan dengan mengatakan bahawa itu pandangan awak, pandangan saya berbeza. Ada benda, saudari, adik-adik sekalian, ada benda kita boleh bersifat subjektif. Tapi ada benda yang kita tidak boleh bersifat subjektif. Misalnya kalau kita bercakap tentang cantiknya bunga misalnya. Bunga mana lebih cantik? Bunga melur ke, bunga ros ke, bunga teratai ke, bunga tai ayam ke? Jadi masing-masing boleh subjektif lah. Dia kata saya suka ni sebab sekian. Yang seorang lagi kata saya suka yang ni sebab sekian. Jadi itu subjektif. Tak ada yang tak boleh kita standardkan semua. Tetapi kalau kita bercakap tentang benda yang dah burhani dalam Islam, mana benda yang dah empirical, benda yang dah jelas, warna putih misalnya. Masih lagi kata nak saya nampak hitam, walaupun semua you kata putih pun saya masih kata hitam. Walaupun hitam putih ni tak masuk dalam rabun warna kan, patutnya jelas lah, tapi dia masih nak menegakkan dia punya tu. Itu subjektivis yang melawan ilmu. Dia macam meragukan. Ataupun orang yang obstinate inadiyah ni ialah orang yang sengaja lepas diberikan kebenaran tak nak dengar, mungkin disebabkan egonya, mungkin disebabkan kebenciannya terhadap orang yang memberikan dia ilmu, maka dia menolak. Semua ini, grup yang dipanggil Sufastaiyah ni merupakan cerminan kelompok-kelompok yang menolak ilmu dan menolak keyakinan dalam ilmu yang bahaya dalam masyarakat. Dan dia wujud pada zaman dahulu dan dia wujud juga pada zaman sekarang. Hari ni pun kita tengok orang berhujah dengan hujah-hujah yang sama. Ada argument kita bagi pun dia masih nak kata dia betul dan lain-lain. Dan yang akhir sekali, ilmu itu membawa keyakinan kerana ia merupakan jalan untuk mengenal Allah. Dan dalam Islam, mengenal Allah itu wajib. Kan? Kerana Tuhan memerintahkan kita untuk mengenal dirinya. Fa'lam annahu la ilaha illallah misalnya. Hendaklah kamu, wajib kamu mengetahui bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan kebanyakan ayat Quran mengandungi ajaran-ajaran berbagai aspek keilmuan turun di Makkah. Ini kajian daripada Profesor Muhammad Hamidullah. Dia kata memang Quran pun ayat-ayat awal di Makkah itu memang banyak mengandungi hal-hal keilmuan dan di masa yang sama hal-hal akidah. Jadi penting sekali ilmu itu kerana dia membawa kepada keyakinan-keyakinan yang tinggi, termasuk keyakinan terhadap Tuhan. Okey? Ada yang dah tanya tu, kaitkan dengan obstinate anti-vaksin. Nanti saya komen kemudian lah, sebab tak habis nanti saya punya ni nanti. InsyaAllah komen-komen tu saya boleh komen nanti ya. Okey, satu lagi, mengapa ilmu ni, dah habis dah Jadi mengapa ilmu ini dia dua lah. Satu, kerana dia keutamaan tertinggi. Yang kedua, dia membawa perkiraan. Ini antara sebab kenapa dalam Islam ilmu itu begitu kuat. Okey, yang ketiga, perbahasan yang ketiga ialah bagaimana ilmu itu diperolehi. Bagaimana ilmu itu diperolehi. Ini merupakan perbahasan dipanggil epistemologi. Mungkin saudari akan belajar nanti dalam kuliah oleh pensyarah masing-masing bercakap tentang epistemologi. Ini juga penting dan dia juga ada sedikit perbezaan dalam tamadun, dalam pelbagai tamadun yang ada. Dan dalam Islam, bagaimana manusia itu mendapat ilmu itu dijelaskan oleh para ulama menerusi 3 saluran. How do we acquire knowledge? The process, it is through at least 3 channels. 3 channel yang ini, 3 channel ni channel yang dah dipersetujui, yang muwafaq, yang dipersetujui oleh semua para ulama, para ilmuwan berdasarkan Al-Quran, hadis dan juga huraian-huraian kedua-duanya. Yang pertama, manusia ini dia boleh dapat ilmu dari panca indera, daripada panca indera, and we cannot reject anything coming from our 5 senses as knowledge. Kan? Contohnya saudari, kalau macam saya sebut tadi lah, orang kata kertas ni putih dan semua orang kata putih, tapi tiba-tiba kita kata no, saya nampak hitam.
Jadi maknanya memang yang kata hitam tu memang ada masalah lah tu. Bukan masalah panca indera, dia memang obstinate lah, yang termasuk dalam grup obstinate tadi, yang degil tadi. Kerana apa? Kerana panca indera ini merupakan saluran yang sah untuk menyampaikan kita kepada ilmu yang betul. Jadi apa sahaja yang datang. Sebab itu ilmu-ilmu fizik kan, ilmu fizik, ilmu sains banyak berdasarkan panca indera. Berdasarkan pandangan mata kita, bau kita, rasa kan, dengar. Allah rupanya dalam bab wakaf ini tahu lah tak gerak. dalam bab Tak gerak lagi. Allahu Akbar. Okey, boleh tak? Nampak tak? Okey. tawarkan latihan dan bimbingan. Yang Nampak? ini katakan benda yang sesuai, kita bersibuk letakkan diri kita Nampak tak? untuk dilatih oleh murabi-murabi yang telah kita Okey. latih. Okey, Mas. Ada yang komen okey tu, saya teruskan Boleh. Okey, kita bercakap tentang 3 saluran ilmu. Yang pertama panca indera. Okey. Jadi dalam Benda Islam, yang ada dalam perlembagaan PAS, ada juga dengar suara lain tu Ustaz. antaranya nombor 1 Kena Dewan tutup. Okey. Okey, saya teruskan. Panca indera merupakan saluran ilmu yang sah berdasarkan huraian para ulama kita, para ilmuwan, dan juga saya kira ini semua semua peradaban bersetuju. Semua world view bersetuju bahawa panca indera ni merupakan channel untuk membawa ilmu kepada kita. Sebab itu ilmu about colours, color yang disebutkan tadi, ilmu tentang saiz, ilmu tentang berat, apa semua itu berdasarkan panca indera. Ilmu architecture apa semua kan, dia mesti menggunakan panca indera, dan kita tak boleh tolak hakikat-hakikat yang datang daripada panca indera. Yang kedua, sebab panca indera ni walaupun dia channel of knowledge, dia saluran ilmu, tetapi ada juga kekeliruan yang berlaku apabila kita menggunakan panca indera. Kadang-kala ada perkara yang kita tak nampak jelas melalui panca indera. Contoh, kalau kita kecil-kecil dulu biasa letak pen atau pensel dalam cawan kan, dalam cawan berair, kita nampak panca indera kita melihat bahawa pen itu bengkok atau pensel itu bengkok. Kalau kita berjalan di jalan yang tengah hari yang terik, kita nampak di hujung jalan sana macam ada air, fata morgana. Itu pun kekeliruan yang dibawa oleh panca indera. Atau Imam Al-Ghazali ada bagi contoh, kalau kita berada di tengah-tengah padang, kita pegang satu duit shilling, kita meletakkan duit shilling itu menuju ke matahari, kita akan melihat duit shilling itu lebih besar daripada matahari. Sedangkan panca indera kita melihat begitu, sedangkan kita tahu bahawa pastinya matahari itu lebih besar daripada shilling yang kita pegang itu. Oleh kerana itu panca indera itu dia punya setback dia, kekurangan dia. Dia ditampung oleh satu lagi saluran ilmu, iaitu akal. Jadi akal, kata para ilmuwan kita, akal merupakan satu lagi channel ataupun saluran melaluinya manusia mendapat ilmu. Contohnya tadi kan, bila kita tengok shilling itu lebih besar daripada matahari, akal kita lah yang nantinya akan membantu panca indera kita dengan mengatakan sebenarnya matahari lebih besar disebabkan oleh faktor-faktor jarak dan lain-lain lagi. Itu akal akan berfikir. Dan ada ilmu-ilmu yang kita dapat khusus daripada akal, macam ilmu matematik, ilmu metafizik misalnya. Saya tengok subjek metafizik pun dah diajar dalam falsafah ni kan. Itu semua kena menggunakan akal, pure reason. Kadang-kadang panca indera tidak boleh membicarakan ataupun menjustifikasi hakikat-hakikat dalam bidang metafizik. Kalau dalam Islam, akidah misalnya.
kewujudan Tuhan. Mungkin panca indera tidak dapat melihat Tuhan, tidak dapat merasai Tuhan. Tapi akal manusia boleh berfikir, boleh menjustifikasi wujudnya Tuhan berdasarkan hujah-hujah dan juga premis-premis pemikiran yang kita ada. Okey, itu dua. Dua saluran ini memang diterima. Tetapi ada satu saluran lagi yang kita boleh dapat ilmu melaluinya, tetapi ini sedikit berbeza kerana tradisi keagamaan, khususnya Islam kita menerima, tetapi ditolak oleh peradaban yang lebih sekular seperti barat moden ini. Mereka menolak ilmu yang datang daripada channel yang dipanggil khabar sadiq, true reports ataupun khabar yang benar. Apa contoh dia? Khabar yang benar ini ialah, contohnya ialah apa yang dibawa oleh para nabi misalnya kepada kita dengan panduan kitab juga, dan menceritakan tentang realitis ataupun hakikat-hakikat yang tinggi yang mungkin panca indera kita pun tak dapat lihat, akal kita pun kadang-kala tidak mampu untuk sampai kepada hakikat itu dengan mutlak. Tetapi ada khabar, ada berita yang dibawa oleh pesuruh-pesuruh Tuhan, iaitu para nabi, menceritakan kepada kita. Contohnya wujudnya hari akhirat, wujudnya syurga dan neraka, wujudnya Tuhan, wujudnya para malaikat misalnya, wujudnya pahala dan dosa dan lain-lain lagi. Itu semua kita dapat daripada saluran yang dipanggil sebagai khabar sadiq atau khabar yang benar. Dan khabar yang benar ni dia bukan sekadar ilmu-ilmu tentang agama seperti yang dibawa oleh Nabi. Hatta dalam kehidupan kita pun kita banyak bergantung kepada khabar sadiq atau khabar yang benar. Sebab kadang-kadang kita tak mampu untuk mengalami atau memikirkan semua perkara kan. Jadi kita bergantung kepada khabar yang dibawa. Pasal COVID ni pun. Kan? Sekarang ni ada debate vaksin ini okey ke tidak. Orang macam saya, kadang-kadang pakai akal pun, pakai panca indera pun saya tak mampu untuk exhaust semua hujah-hujah dan juga bukti-bukti. Tetapi akhirnya kita berpegang kepada khabar berita yang dibawa oleh pakar. Misalnya doktor-doktor. Tentang, misalnya satu lagi contoh, tentang sejarah-sejarah terdahulu. Banyak peristiwa-peristiwa dan juga kewujudan individu-individu dan juga tempat-tempat dalam sejarah itu kita tak pernah lihat dan kita tak pernah terfikir, tetapi kita dapat melalui khabar. Sejarawan menceritakan kepada kita. Dan kita percaya dan dia menjadi ilmu kepada kita. Jadi ini 3 channel yang penting yang boleh kita ambil sebagai ilmu yang benar. Okey? Okey, kemudian saya teruskan. Kalau masih stuck tu beritahu saya nak pergi kepada budaya ilmu sikit sebab tajuk kita budaya ilmu. Tapi kan saya kata tadi saya perlu cerita tentang 3 aspek ilmu, apa dia, kenapa dan bagaimana itu. Sekarang saya nak bagi sikit tentang budaya ilmu. Apa dia bila kita kata kita nak membina budaya ilmu? Ini kita ambil daripada buku budaya ilmu yang ditulis oleh Profesor Wan Muhammad Nurwan Daud ni. Ini satu takrif yang saya rasa baik untuk kita ambil sebagai panduan kita. Kalau tuan-tuan sesedari nak hidupkan budaya ilmu misalnya di UiTM, apa kriteria untuk kita katakan bahawa UiTM sekarang sudah berbudaya ilmu? Atau sesedari secara individu pun kalau nak menilai, aku ni dah ada berbudaya ilmu ke tidak? Kalau sekadar ada buku banyak tadi, Dr. Farid kata tak semestinya ada budaya ilmu sebab banyak buku tak sentuh pun, beli saja. Atau periksa je nak pegang. Dia dah habis periksa, simpan. Buang kadang-kadang. Jadi yang dikatakan budaya ilmu itu apa maknanya dan mungkin apa ciri-ciri dia. Kita ambil daripada Profesor Wan Makno ni, dia kata budaya ilmu itu adalah kewujudan suasana yang setiap lapisan masyarakat, saya baca melibatkan diri baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan keilmuan bagi setiap kesempatan. Itu satu poin penting. Maksudnya budaya ilmu ialah apabila setiap lapisan masyarakat dalam satu-satu masyarakat itu
melibatkan diri. Melibatkan diri itu secara langsung ataupun tidak langsung dalam kegiatan keilmuan bagi setiap kesempatan. Maksudnya apa? Maksud start lagi. Tak gerak lagi. Aduh. Elok saya bagi kat ustaz yang jalankan tadi ya. Okey. Nampak tak? Tak nampak juga? Perlu untuk full screen slide. Saya dah full screen ni. Ada tak Ustaz? Nampak Okey. Kata jangan full screen. Kalau full screen dia tak gerak. Kata macam tu lah. Cuma gerak macam ni sajalah. Okey, macam ni kan? Okey. Alright, terima kasih. Jadi kecil sikit lah yang melihat tu mungkin sedikit kecil tapi tak apa. Okey, budaya ilmu saya baca balik adalah kewujudan satu suasana yang setiap lapisan masyarakat tu terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan keilmuan pada setiap kesempatan. Maksudnya kalau kita nak kata UiTM itu adalah satu institusi yang berbudaya ilmu, kita kena pastikan setiap lapisan masyarakat UiTM itu dia mesti terlibat dengan ilmu secara langsung atau tidak langsung. Jangan misalnya pensyarah saja yang sibuk dengan ilmu, pelajar saja yang sibuk dengan ilmu. Tapi pentadbir buat tak tahu aja misalnya. Pihak pengurusan ataupun sokongan tak ada langsung budaya ilmu. Walaupun secara tidak langsung. Jadi maknanya perlulah kita tentukan atau kita budayakan supaya tak kiralah kita punya pensyarah ke, dia student ke atau dia mungkin pengurusan, kerjanya tidak direct mungkin lecture, memberi syarahan, mengajar, tetapi dia mungkin menjadi pendaftar, dia mungkin menjadi kerani, dia mungkin menjadi pengurus kepada kelas-kelas pelajar misalnya. Kalau dia sendiri tidak punya kecintaan dan juga kesungguhan terhadap ilmu, maka ilmu itu masih belum menjadi budaya dalam masyarakat tersebut. Itu maksudnya. Kalau boleh, kita usahakanlah. Ini kadang-kadang dia macam ada dualisme kan antara kita pelajar dengan pensyarah ni dengan mungkin kita punya pengurusan dan pentadbiran kita tu. Sehingga saya tengok di universiti kadang-kadang ada clash pula dalam kalangan academics dengan bukan akademik. Jadi seboleh-bolehnya kita jangan ada dualisme itu. Kita kena didik semua. Nabi dulu bab ilmu ini tak kiralah orang tu mungkin guru ilmuwan yang mengajar atau tidak, semuanya harus punya budaya ilmu. Itu satu itu satu poin. Yang kedua, dalam ayat yang seterusnya itu, budaya ilmu juga merujuk kepada kewujudan satu keadaan yang segala tindakan manusia baik di tahap individu apatah lagi di peringkat masyarakat diputuskan dan dilaksanakan berdasarkan ilmu pengetahuan, sama ada melalui pengkajian maupun syura. Satu lagi manifestasi ataupun cerminan budaya ilmu itu ialah tindakan-tindakan manusia, insan yang berada dalam masyarakat itu semuanya tindakan yang dibuat berasaskan asas ilmu. Bukan emosi semata-mata. Bukan dengki dan hasad misalnya. Misalnya naik pangkat ke ataupun nak bagi satu-satu geran ke ataupun semua tu. Mungkin kroni yang dapat misalnya kan. Yang rapat saja dapat. Ataupun yang dia suka. Yang suka kritik-kritik dia tak bagi. Itu tak boleh lah kerana itu tidak ilmiah. Tindakan itu tidak bersifat berbudaya ilmu. Kita kena pastikan kalau kita lakukan sesuatu itu ada asas ilmunya, ada justifikasinya yang betul dan baik, dan kita adil dari segi itu. Itu penting sekali Dan keputusan itu mungkin hasil daripada perbincangan, keputusan itu mungkin hasil daripada kajian,
Ada keputusan yang mungkin kita tak sempat nak bincang-bincang, kita mungkin rujuk kajian buku-buku dan lain-lain untuk kita buat keputusan. Tapi yang penting mesti asasnya ilmu. Dan yang akhir sekali, saudari, dalam budaya ilmu itu dianggap satu keutamaan tertinggi dalam sistem nilai peribadi dan masyarakat setiap peringkat. Setiap individu dalam masyarakat itu mesti mempunyai keinginan, kecintaan yang tinggi terhadap ilmu. Dia mesti letak keutamaan yang tinggi. Kalau apa-apa sahaja perkara-perkara yang melibatkan ilmu, dia orang yang pertama yang akan suka untuk terlibat. Ada kelas, walaupun buat pukul 9 malam, 9 malam ni sedap nak berehat-rehat ni. Tapi tak apa, for the sake of knowledge, I will join. Sebab dia memang sukakan ilmu. Jadi budaya ilmu begitu. Maksudnya setiap orang itu dia suka sangat. Apa-apa sahaja yang berkaitan dengan ilmu, dia nak terlibat. Tapi kalau kita asyik nak lari saja, tak minat saja, ataupun dari segi kita punya keuangan, sejauh mana yang kita ketepikan untuk hal-hal keilmuan, misalnya nak beli buku, mungkin nak beli bahan-bahan bacaan internet yang berkaitan dengan knowledge, kita akan suka. Itu menunjukkan kita sudah meletakkan ilmu itu di keutamaan yang tertinggi dalam sistem pemikiran kita, dalam nilai peribadi atau dalam institusi. Kalau institusi ini the whole UiTM itu suka, gembira, daripada VC-nya sampailah kepada tukang sapunya, pengawal di luar sana, semuanya berbudaya ilmu. Bukanlah kita nak kata pengawal kat luar tu pun kena ada buku penuh dalam dia punya pondok guard tu. Tapi paling kurang dia minat untuk terlibat dengan hal-hal keilmuan. Mungkin dia berbicara dengan kita pun dengan cara yang baik, bukan nak marah-marah saja misalnya. Itu semua merupakan cerminan ilmu, ya. Okey, saya beri sikit penzahiran budaya ilmu, ya. Saya tak pasti pukul berapa kita berhenti ni, Ustaz. Sekarang dah 10:22. Mungkin saya nak jawab soalan juga kalau ada lah. Mungkin dalam 20 minit terakhir nanti, ya. Baik, penzahiran budaya ilmu ni, kalau kita boleh, Ustaz, Okey, tak apa. Mungkin dalam 10 minit lagi boleh ke, Doktor? Okey. 10 minit lagi saya stop, Baik. Untuk soalan, Boleh. Okey, bila kita kata budaya ilmu, apa dia punya buah-buah dia? Apa dia punya bunga-bunganya yang kita akan dapat lihat dalam diri peribadi dan juga diri institusi ataupun masyarakat tersebut. Pertama, kecintaan terhadap ilmu dan kebenaran. Jadi individu dan masyarakat itu tidak akan berkompromi terhadap benda-benda yang bersifat ilmu dan kebenaran. Kalau benda itu benar, kita harus ikuti. Dan benda itu ada hujah dan dalil, kita ikut. Jangan kita tolak atas dasar kita tak suka orang yang bercakap, kita tak suka mungkin kelompok kumpulan yang dia wakili, kita tak suka mungkin dengan kawan-kawan dia dan lain-lain. Tapi kita terima atas dasar ilmu dan kebenaran. Membaca, tadi saya kata membaca itu salah satu ciri, tapi tak semestinya kan yang awal-awal tadi. Kerana apa? Kerana budaya ilmu itu penzahirannya adalah membaca bahan-bahan yang berkualiti. Itu baru boleh kita panggil budaya ilmu. Bukan sekadar membaca WhatsApp, baca Facebook. Memanglah seronok sebab itu benda-benda harian, benda-benda yang ringan-ringan, santai-santai saja. Sedangkan akal kita ni Tuhan cipta untuk kita berfikir, termasuk hal-hal yang penting dan serius dalam kehidupan kita. Jadi baca bahan-bahan yang berkualiti. Berfikir secara mendalam. Budaya ilmu itu ialah kita tidak mudah untuk menerima sahaja apa-apa idea, tetapi kita fikirkan. Dan kita bertanya dengan soalan-soalan yang tepat. Be a critical person. Critical ni bukan sekadar nak kritik saja, apa-apa nak kritik, tetapi kita akan tidak mudah menerima sesuatu tanpa kita berfikir. Examine dulu. Kan Socrates kata tadi, unexamined life is not worth living. Orang yang tidak menyelidiki kehidupannya, makna kehidupannya, apa-apa saja yang diterima itu tidak layak hidup lah, senang kata.
menyelidik tabayun dan memastikan keharmonian maklumat. Kalau ada maklumat-maklumat yang kita terima, jangan cepat sangat nak terima dan share dan forward saja. Tabayun dulu, tengok dia punya betul salahnya. Berbincang dan berdebat, al-bahth wal mujadalah, itu juga, atau munazarah, itu juga salah satu tradisi dalam ilmu-ilmu Islam, iaitu kita berdebat dengan cara yang betul. Debat ni jangan nak naik suara saja, tetapi berdebat ini dengar hujah orang dulu. Dan kalau hujahnya ada ruang yang kita boleh jawab, kita jawab. Kalau betul, kita terima. Itu cara berdebat yang betul. Ini kalau berdebat, kita aja nak menang dan tidak langsung kita melihat hujah orang yang berlawan dengan kita. Itu tidak boleh. Itu bukan budaya ilmu. Menegur dengan hormat dan kritis. Menegur dengan hormat dan kritis. Memang kadang-kadang ada orang, guru kita hormat. Tetapi kalau kita rasa ada ruang untuk kita memberi pandangan dan membaiki ideanya, kita boleh tegur. Tapi dengan cara yang hormat. Menghormati ilmu dan ilmuwan. Masyarakat yang berbudaya ilmu ialah masyarakat yang meletakkan tinggi kedudukan ilmu dan ilmuwan. Okey, sedikit tentang cabaran. Saya ambil dalam 5 minit tentang cabaran. Apa dia cabaran semasa kita berkaitan dengan budaya ilmu ni? Pertama, yang saya sebut tadilah, bila ilmu itu membawa kepada keyakinan, cabaran yang kita ada ialah pemikiran-pemikiran, aliran pemikiran yang membawa kepada keraguan ini. Kan? Misalnya hujah-hujah yang mengatakan kita kena berubah, jangan asyik pakai idea yang sama saja. Betul, kalau tak betul kita berubah, tapi kalau benda dah ada betul jangan diubah. Ini asalkan benda-benda yang dah lama je kita nak tukar atas nama perubahan. Perubahan itu adalah ke arah kebaikan, islah, kan, membawa kepada kebaikan. Tetapi kalau benda yang dah betul, janganlah kita nak ubah kepada yang tak betul. Hari ini atas nama perubahan semua nak diubah. Keraguan sebagai asas ilmu di barat, seperti yang dicakap oleh Descartes ni, kan, salah seorang ahli falsafah penting, the father of modern philosophy, dia orang panggil René Descartes ni, dengan idea I think therefore I am ni. Dia membawa idea, dia panggil methodic doubt. We have to doubt everything, including our own existence, dia kata, including God, including whatever we see in front of us, because they may not be existing in the real sense. Jadi Descartes ni ajar kita kalau boleh kita ragu semua benda. Dalam Islam tak boleh kita begitu, kerana ada benda-benda yang kita sudah yakin, dan malah ilmu kita berdasarkan keyakinan. Kita kena bermula dengan keyakinan. Serangan penisbian ilmu, subjektivis yang saya sebutkan tadi. Dan hari ini disebabkan kita terlalu banyak maklumat yang dapat daripada social media dan juga new media ini, kata E.O. Wilson ni, kalau masih nampak lah dalam saya punya slide tu, dia kata we are drowning in information while we are starving with wisdom, for wisdom. Hari ini kita lemas dalam pelbagai maklumat, tetapi kita masih kelaparan dan kehausan hikmah dan kebijaksanaan. Sebab ilmu terlalu banyak, sana sini ilmu, sana-sana maklumat terlalu banyak, kiri kanan, atas bawah. Tetapi maklumat-maklumat itu kadang-kadang mengelirukan, tidak membawa makna seperti yang kita sebut tadi, tidak memberi ilmu kepada kita. Sedangkan budaya ilmu itu ialah apabila kita mempunyai ilmu yang sebenar, yang punya makna tadi. Okey? Dan next, cabaran yang seterusnya ialah kelunturan nilai ilmu. Ilmu hari ini sebabkan hanya dilihat sebagai alat sahaja, dia sudah hilang maqasid, dia sudah hilang tujuan yang tinggi tadi, itu dah hilang. Dia hanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat alat sahaja. Di barat, seorang pemikir mereka, Francis Bacon, mempopularkan kata-kata knowledge is power. Knowledge is power. Kita tidak bersetuju knowledge is power ni, tetapi bagi kita knowledge is not only power. Knowledge is also virtue. Knowledge itu adalah ketinggian, kemuliaan, fadilah. Jadi jangan sekadar kita ni tuntut ilmu kerana kita nak menguasai orang misalnya. Kita nak tekan orang, kita nak curi tanah orang, macam yang sekarang ni isu, kan. Tetapi
kita menuntut ilmu itu kerana kemuliaan ilmu itu. Dan kehilangan adab juga bila dah ilmu itu hanya dilihat sebagai benda yang rendah sahaja, sudah hilang adab kepada orang yang memberikan ilmu. Ilmuwan, guru, pensyarah misalnya. Dah dianggap sebagai sekadar provider saja, content provider, macam komputer saja. Sedangkan dalam Islam yang memberi ilmu itu dia adal alal khair, yang menunjukkan kita kepada kebaikan. Dah pasti yang menunjukkan kita kepada kebaikan ni dia sendiri seorang yang tinggi. Okey? Dan yang akhir sekali, penyempitan saluran ilmu. Ini cabaran semasa juga. Bila tadi kita sebut saluran ilmu tu dia panca indera, akal dan juga khabar yang sadiq, khabar yang benar. Bila kita buang khabar yang benar itu, maka ilmu itu tinggal ilmu-ilmu yang bersifat dunia sahaja, duniawi sahaja. Dan yang duniawi pula disempitkan hanya ilmu-ilmu yang bersifat empirical sahaja, yang material sahaja. Ilmu tentang kerohanian, ilmu tentang hakikat yang tinggi, ilmu ketuhanan, semua itu dah ditolak sebagai bukan ilmu lagi. Sebagai mitos-mitos sahaja. Sebagai ilmu yang tidak bermakna kepada manusia. Sebab kita hidupnya bukan di sini saja. Kita akan nanti pergi ke alam yang lebih abadi, kampung yang lebih abadi di akhirat nanti. Maka ilmu yang membawa kita ke akhirat itu yang sepatutnya lebih penting untuk memandu kita dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti. Jadi kalau ilmu itu sudah sempit, hanya yang hanya dapat dilihat, dipegang sahaja, maka kita sendiri sudah memperkecilkan hakikat ilmu kita sendiri. Oleh itu, akhir sekali jalan ke hadapan kita, bagi saya kita harus membina budaya ilmu yang sebenar, dan perlu kita faham ilmu itu secara lebih inklusif, lebih menyeluruh seperti yang kita sebut tadi, dan ilmu itu harus benar-benar memberi makna kepada kemanusiaan. Saya ingat saya berhenti di situ dulu, Ustaz. Kalau ada apa-apa soalan kita cuba bincanglah. Terima kasih. Minta maaf kalau ada kekurangan dan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Farid di atas penyampaian berkenaan dengan tajuk budaya ilmu dan cabaran semasa. Jadi Dr. Farid ada nak mengambil satu soalan daripada ruangan komen ke? Saya cuba tengok sebab banyak ni. Ada yang pindah terlepas tadi. Cuma kalau doktor, masa yang sempat untuk penyampai panel dalam mass lecture ni akan jawablah. Mana yang tak sempat tu, maksudnya kita akan minta pelajar-pelajar dia sambung dalam perbincangan dengan pensyarah masing-masing dalam grup discussion masing-masing yang ada. Okey, baik. Saya ada satu ni, Muhammad Syafiq Al-Arbi ni. Dia kata ilmu manusia boleh jadi mulia, tetapi juga boleh menjadikan manusia hina. Sebagai contoh, belajar tinggi-tinggi tetapi jadi ateis, agnostik dan sebagainya. Macam mana begitu, doktor? Okey, itu boleh kita bincanglah. Soalan itu bagus. Itu sebab saya katakan tadi, kita kena lihat dulu apa erti ilmu, mengapa kita menuntut ilmu, dan apakah dia channel ataupun saluran-saluran ilmu, bagaimana manusia itu mendapat ilmu. Sebelum kita benar-benar dapat memberikan penilaian terhadap ilmu, budaya ilmu dan seseorang yang mempunyai ilmu. Dalam Islam, para ilmuwan kita begitu strict sebenarnya dalam menilai keilmuan seseorang. Saya bagi contoh mudah saja. Bila kita panggil seorang itu alim kan, seorang alim, maksud literalnya ialah seorang yang berilmu lah. Seorang yang berilmu. Tapi kalau kita ni orang Melayu ataupun kita menggunakan bahasa Melayu dan kita faham apa erti alim itu, sudah pasti kita tidak mudah untuk kata orang yang alim itu ialah sekadar orang yang masuk universiti, betul tak? Atau orang yang ada degree, orang yang ada master ke, orang yang ada PhD. Kerana istilah alim itu dia bukan sekadar membawa implikasi ilmu, tetapi dia juga di sana ada implikasi akhlak, ada implikasi agama,
ada implikasi rohaniahnya. Jadi orang alim bukan sekadar orang yang lulus belajar peringkat degree ke, peringkat master ke, peringkat PhD, ni alim ni. Tetapi dia harus mencerminkan aspek-aspek lain itu yang akhirnya membolehkan kita memanggil seorang itu seorang alim. Itu belum lagi hakim misalnya atau faqih misalnya. Istilah-istilah itu merupakan istilah-istilah yang very specific, bukan sekadar merujuk kepada kepakaran kognitif dia, teorinya dia boleh faham, dia boleh hafal banyak ni banyak tu ilmu, tetapi dia juga harus mencerminkannya dalam kehidupannya, kehidupan akhlakiahnya, kehidupan amaliyahnya. Then only kita boleh mengatakan seorang itu berilmu, ilmuwan dan mempunyai kemuliaan ilmu yang disebutkan oleh Al-Quran, yang disebutkan oleh hadis-hadis, yang diangkat martabatnya oleh tradisi Islam. Jadi betul lah seperti yang disebut oleh Ahmad Syafiq itu, tidak mudah untuk kita memuliakan seseorang atas dasar ilmu. Sebab tu awal-awal tadi saya kata jangan kita kelirukan ilmu dengan tahap pendidikan. Jangan kita samakan secara mutlak. Orang tu ada degree saja, itulah ilmuwan, itulah orang yang berilmu. Tidak semudah itu. Kerana di sana ada lagi ciri-ciri lain yang harus kita lihat apabila kita bercakap tentang ilmu. Wallahu a'lam. Okey, baik doktor. Jadi doktor nak ambil satu soalan lagi ke ataupun sekadar ini saja ke? Okey, saya tengok satu lagi kalau ada lah. InsyaAllah. Yang kalau untuk makluman kepada student-student semua, kalau yang tak dapat nak tangkap link kehadiran tadi, cara mudahnya salah satu scroll balik di ruangan komen, yang kedua ataupun boleh rujuk pesyarah masing-masing lah agaknya sebab kita ada technical, bila sampai masuk link tadi tu dia akan jadi inilah hang sikit tadi. Okey, ni ada soalan daripada Hafiz Hamzani. Dia tanya bagaimana kita nak berdebat dengan orang etis seperti Stephen Hawking. Walau ilmu dia bersifat nihilis, namun ilmunya memberi impak dan kebaikan kepada manusia. Kita tidak menolak sebenarnya ilmu-ilmu yang baik yang datang dari semua tamadun dan peradaban. Sebab itu saya bercakap hari ini dari sudut pandang Islam, bukan bermaksud kita menolak segala hikmah, kebijaksanaan, ilmu yang datang daripada peradaban lain. Lebih-lebih lagi yang memberi manfaat dan maslahah kepada diri kita. Stephen Hawking banyak memberikan pencerahan mengenai ilmu-ilmu astrofizik kepada kita. Walaupun di peringkat akhir buku yang saya tunjukkan bukunya itu, The Grand Theory itu, dia macam membuat kesimpulan bahawa di sana tidak ada Tuhan. Tetapi kita berbeza pandangan lah dengan dia pada bab itu, tetapi kita masih boleh memanfaatkan banyak ilmu-ilmu yang diberikan dalam bidang fizik, astrofizik dan lain-lain lagi. Tetapi sebagai seorang Muslim dan orang yang beragama, dah pasti kita nak pertahankan akidah kita, nak pertahankan kepercayaan kita terhadap adanya Tuhan. Dan kalau kita nak bertukar pandangan, nak berdebat dengan orang-orang etis begini, bagi saya kita harus memanfaatkan hujah-hujah yang telah dikemukakan oleh para ulama kita dahulu. Mereka sudah berhadapan dengan golongan dipanggil dahariyun ni, orang-orang yang percaya kepada kekadiman alam ataupun the eternity of the world. Etis lah, seorang etis. Saya ambil contoh mudah je akhir ni, mungkin dalam beberapa minit lagi. Dulu ada kisah Imam Abu Hanifah bila dia berdebat dengan seorang dahari ataupun seorang etis. Dia masa tu masih muda lagi, masih pelajar lagi macam you all lah, mungkin lebih muda lagi. Dia dengan gurunya, bila berdepan dengan seorang dahari, seorang etis ni yang telah mempengaruhi banyak
kelompok masyarakat dan mengalahkan ulama-ulama dalam debat-debat. Dia sampai dengan Imam Abu Hanifah, dia mudah aja dia kata kat Dahari tu ataupun etis itu, dia kata berikan hujah kamu. Jadi etis tu kata dia kata di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Jadi Imam Abu Hanifah kata, masa dia masih muda, dia belum imam pun lagi, dia kata Tuhan tidak bertempat, Tuhan tidak ada di mana-mana. Tuhan tidak bertempat. Lepas tu Dahari tu kata, etis tu kata buktikan. Lepas tu Imam Abu Hanifah suruh bawa satu botol susu zaman dulu tu dia ada minyak dia kan. Tapi minyak tu tak nampak lah. Dia kata kat Dahri tu, kau tunjuk kat aku kat mana minyak dalam susu ni. Kat atas kah, di bawah kah, di kiri kah? Dia kata tak boleh, kita tak boleh tunjuk kat mana minyaknya. Dia kata kalau benda yang di dunia ni pun banyak benda yang kamu tak boleh tunjuk hakikat dia, ini kan pula Tuhan yang maha berkuasa, macam mana kita nak tunjuk hakikatnya? Habis satu hujah. Kemudian dia kata hujah yang kedua, cuba kau tengok jari kau, dia kata. Kan, ada jari ibu, jari telunjuk, jari hantu, jari manis, jari kelengkeng. Selepas jari kelengkeng, jari apa yang ada selepas jari kelengkeng, kata Imam Abu Hanifah. Etis tu kata tak ada. Dia kata, Abu Hanifah kata kalau dalam kita punya organ ini pun ada benda yang tak ada selepasnya, ini kan pula Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Dia yang awal, dia yang akhir, mana ada benda selepasnya dan sebelumnya. Dan yang ketiga, dia tanya, Dahri tu tanya dia, kalau kau betul percaya kepada Tuhan, sekarang ni Tuhan tengah buat apa, dia kata. Masa tu kebetulan Dahri tu ataupun etis tu duduk dekat membar dekat atas. Abu Hanifah duduk di bawah. Dia kata, aku rasa tak betul cara kau tanya soalan ni. Boleh tak engkau turun ke bawah, aku naik ke atas jawab soalan kau. Jadi etis tu pun turun daripada mimbar. Kemudian Abu Hanifah naik, dia kata, kau tahu tak apa Tuhan tengah buat sekarang? Tuhan sedang menurunkan orang-orang yang jahil dan Tuhan sedang menaikkan orang-orang alim di atas. Itu apa yang Tuhan sedang buat sekarang. Jadi ada 3 soalan yang Imam Abu Hanifah jawab dengan menggunakan perkara-perkara yang ada dalam pengalaman manusiawi yang menyebabkan etis itu terdiam. Jadi itu mungkin salah satu contoh lah kebijaksanaan ulama-ulama kita dahulu yang mengambil hujah-hujah logik ini untuk berhujah dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mungkin kita kena baca baliklah dan memanfaatkan daripada ilmu-ilmu mereka. Wallahu alam. Saya rasa itu jawapan saya kepada Saudara Hafiz Hamzani. Okey, baik. Terima kasih Doktor atas jawapan-jawapan soalan yang telah dilontarkan, walaupun sebenarnya banyak lagi daripada kolaborator tadi tu, tapi memandangkan masa yang sangat terhad lah. Tapi ini sebenarnya sebagai satu signifikan bahawasanya semua respon, semua fokus dan semua perhatian lah tu. Jadi insyaAllah soalan tadi tu pelajar-pelajar boleh terus bawa bincang dalam kelas pengukuhan bersama 1 jam lagi dengan pensyarah masing-masing. Jangan terhenti setakat ini. Kita jadikan budaya ilmu, budaya perbincangan tadi tu sebagai budaya dalam kampus kita, insyaAllah, untuk kita membentuk peradaban yang terbaik lah, insyaAllah. Jadi mewakili pihak majlis Nganjur, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Farid atas perkongsian sangat menarik. Kalau tengok ada respon komen pelajar-pelajar kita ni, makna kata walaupun Dr. Farid punya perbincangan tu sangat terperinci mendalam, tapi benda ni jejak. Orang Kelantan kata jejak. Jejak tu maksudnya sampai kepada mereka. Tak adalah kata pening ke sebagainya kan, tapi memang benda itu adalah sangat menarik lah. Mudah-mudahan je lah dengan pelbagai fakulti, pelbagai belakang, benda tadi tu boleh sampai ke dalam hati, menjadikan mereka nampak apa pentingnya subjek MPU ni, Doktor, insyaAllah. Jadi kepada pelajar-pelajar juga, pesanan saya, perbincangan diteruskan dengan pensyarah dalam kumpulan masing-masing. Dan kedua, kalau ada masalah link tadi itu,
boleh rujuk bertanya dalam grup WhatsApp, grup kelas masing-masing bersama dengan pensyarah lah untuk mendapatkan respon yang susulan daripada kehadiran tadi itu Dan alhamdulillah doktor, kita cecah 5,000 viewer live daripada tadi. Dia kurang sikit jadi 4,000 selepas link kehadiran diberikan biasa tu Jadi sekadar itu saja. Saya pun ucap terima kasih dan minta maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih kepada penganjur dan pelajar-pelajar yang mendengar. Terima kasih Doktor, terima kasih. Pelajar kita pun supportif semua. Okey, baik. Sekadar itu saja pada seluruh pelajar. Sekadar ini saja, insya-Allah jangan lupa untuk minggu hadapan, walaupun mass lecture telah digantikan diawalkan pada malam ini, tapi 1 jam lagi yang kedua itu ada dijalankan sebagaimana waktu dan tarikh yang jadual biasa. Sekadar itu saja, kita tangguh dahulu tasbih kafarah suratul As. Subhanakallah wa hamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana illal ladzina amanu wa salatu wa tawasaw. Selamat malam kepada semua dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.